Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabiyyir Rahmat wa ala alihi wa ashabi afdalus salawati wa azkat taslimat, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Al-Imran. Firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan yang melaksanakan kewajiban berdakwah, mengajak kepada al-khair, perkara kebajikan, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah yang mendapat kejayaan, yakni dunia dan akhirat. Yang dihormati Pengurusi Majelis, yang berhormat Ketua Dewan Pemuda, seluruh pimpinan Dewan Pemuda, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tapi dulu saya meraihkan tuan rumah Mahafizul Quran Al-Muhammadi. Untuk maklumat kita, mahad ini akan diperbesarkan lagi, dan ada rancangan untuk membina Mahafizul Ilbanat bagi puteri-puteri yang memerlukan sumbangan dari umat Islam. Sama kita yang ada di sini, itulah juga mereka yang lain, panjang-panjangkan bagi sumbangan. Ayat yang dibaca tadi adalah peringatan Allah secara wajib. Ada di kalangan umat Islam seluruhnya satu kumpulan yang melaksanakan 3 perkara yang penting di dalam ajaran Islam. Yang pertama, berdakwah kepada al-khair. Yang kedua, amal ma'ruf. Yang ketiga, nahi munkar. Dimaksudkan dengan al-khair itu, mengikut para ulama tafsir kalangan sahabat dan tabi'in, ialah seluruh ajaran Islam. Kumpulan yang menegakkan seluruh ajaran Islam yang ada dalam Quran, yang diajar amalannya secara jelas oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mestilah melaksanakan amal, menyuruh, sehingga bukan saja dengan lidah, termasuklah dengan kuasa satu kerajaan yang berdaulat, menegakkan yang baik yang diperintah oleh Islam dan mencegah kemungkaran sehingga menguatkuasakan undang-undang, bukan sahaja bersifat individu, termasuk keluarga, termasuk masyarakat, termasuk masyarakat majmuk, yang termasuklah di peringkat antarabangsa. Kerana kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam, membawa rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat kepada seluruh alam. Rahmat Allah. Di antaranya adilnya hukum Allah kepada seluruh alam.
penumbuhan parti Islam Malaysia PAS oleh ulama-ulama kita tahun 1951 adalah bagi menyempurnakan perintah. Sebagaimana juga penumbuhan gerakan Islam yang lain masyumi di Indonesia yang diharamkan. Ikhwan di negara Arab, Jamaah Islami di benua India, kumpulan Islam yang bertajuk Islam yang menyeluruh. Di samping banyaknya kumpulan Islam yang bergerak dalam aspek-aspek yang tertentu. Dan kumpulan ini bukan yang terawal, mesti faham. Bukan Ikhwan yang pertama, bukan PAH yang pertama, bukan Jamaah Islami yang pertama. Dahulunya sudah ada, mengikut zaman masing-masing. Allah Ta'ala menegaskan Islam tidak mati dengan wafatnya Rasulullah SAW. Yang mengambil alih tugas kerasulan selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW ialah kumpulan Islam. Bukan kumpulan ini ada setiap zaman. Sebaik saja wafatnya Nabi SAW sehingga hari kiamat akan ada kumpulan ini. Di sinilah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Huzaifah bin Al-Yaman tentang berlakunya bencana yang melanda umat sehingga jadi keliru di akhir zaman. Nabi menyebut talzamu jama'atul muslimin wa imamahu. Kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Menunjukkan akan ada sehingga hari kiamat. Senario yang berlaku selepas wafatnya Nabi Muhammad, dibuktikan oleh firman Allah Ta'ala dan dilaksanakan oleh umat Islam sehingga hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa ma yatawallaha wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad, yang menyeleweng di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah akan mendatangkan, memunculkan, melahirkan satu kaum, satu kumpulan yang sifat-sifat mereka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Ta'ala menyintai, mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Mereka merendah diri terhadap orang-orang beriman dan menunjukkan izzah, keperkasaan terhadap orang-orang yang menentang, yang kufur. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad, bersungguh dengan harta dan jiwa raga mereka untuk menegakkan agama. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu adalah kurnia Allah yang diberi kepada sesiapa yang dikehendaki, bukan semua orang. Allah Ta'ala maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Mereka yang dipilih oleh Allah. Yang munafik tak bersedia.
Yang lemah iman tak bersedia, yang tak ada kemampuan tak bersedia. Hanya kumpulan dipilih oleh Allah, yang Allah beri kurnia kepadanya. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, yang mesti diberi kesetiaan secara mutlak bila Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, yang bersyarat, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, kewajiban ibadat pada Allah dan harta benda, dan rukun yang taat pada Allah. Ini syarat kepimpinan. Prinsip asalnya beriman pada Allah dan Rasul. Maka sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang bercirikan dengan ciri yang tersebut atas, maka sesungguhnya Hizbullah, parti yang menegakkan ajaran Al-Quran menyebut Hizbullah, parti yang menegakkan ajaran Allah, kumpulan yang menegakkan ajaran Allah, mereka itulah yang mendapat kemenangan. Allah Ta'ala buktikan ayat ini selepas wafatnya Nabi SAW, menunjukkan Islam tidak mati dengan wafatnya Nabi SAW. Walaupun menghadapi cabaran yang sangat dahsyat apabila Madinah dan kawasan sekitarnya dikepung oleh kabilah Arab yang murtad, keluar daripada agama Islam. Adanya orang-orang yang isytihar jadi Nabi, pengaruhnya besar, kuat, mempunyai bala tentera. Dan masa yang sama mereka disokong oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, yang menganggap negara Islam yang didirikan di Madinah itu adalah cabaran besar. Maka kumpulan murtad yang berdiri di Madinah ini disokong oleh dua kuasa besar dunia. Maka Allah melahirkan kumpulan kalangan sahabat, kalangan Muhajirin dan Ansar, mempertahankan konsep negara. Bukan sahaja akidah yang ada dalam diri masing-masing, mempertahankan konsep negara. Negara yang didirikan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan ketokohan ketika semua sahabat-sahabat yang lain sedih, tak tahu nak buat apa. Abu Bakar menjadi tokoh. Sayyidina Umar membunuhkan pedang, Nabi tak mati. Siapa yang kata Nabi mati, aku hancur leher. Menyebabkan golongan munafik mendiamkan diri, takut pada Sayyidina Umar. Ada hikmahnya, tapi tak ada satu tindakan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali pun tak tahu buat apa. Semua sahabat dalam sedih. Apabila kepada Arab murtad, di sana ada tindakan tersendiri. Ali bin Hatim yang disebut tadi, dia mengambil tindakan sendiri, mengajak kabilah-kabilahnya tetap dengan Islam dan memujuk rakan-rakan dia kalangan kabilah Arab tetap dengan Islam. Al-Jarud, seorang pemimpin padri yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW, yang tinggal di Bahrain, bertanya penduduk kampung dia, adakah kamu percaya pada Nabi-Nabi zaman dulu? Kata mereka, kami percaya. Kami percaya. Di mana mereka sekarang? Dah mati. Muhammad juga Nabi, dia mati juga. Jangan lagi pada Islam. Dia selamatkan kabilah dia. Namun dia dikepung oleh Raja Bahrain yang murtad, Masqah Uman yang murtad, tak tahu bertindak, tak ada kemampuan. Pemimpin Mekah, Suhail bin Amr, yang masyhur kisahnya dalam perjanjian Hudaybiyah tentang kalimah Allah. Hari ini keliru kalimah Allah, masa itu dah ada.
Janjian Hudaybiyah. Nabi SAW tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Amr kata, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis saja Bismillahumma. Nabi kata tulis Bismillahumma. Orang kafir nak guna kalimah Allah. Tulis Bismillahumma. Janjian Hudaybiyah. Itu cerita panjang, jadi tajuk lain. Muhammad Rasulullah, kata Suhail. Kalau kami percaya Rasulullah, kami tak lawan. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Suhaib bin Ammar ni masuk Islam. Masa berlakunya murtad, dia berdiri di atas pintu Kaabah, memanggil penduduk Mekah, kamu jangan murtad. Siapa yang berani murtad, aku akan bertindak terhadap dia. Masa tu Usaid bin Hudayr, Gubernur Mekah, terlalu muda, umur 20-an. Kejut tak berani orang muda. Suhaib bin Ammar ni bangkit datang pintu Kaabah. Ada jasa dia. Dan sebab itu yang gedebel-gedebel ni jangan cepat saya. Akhirnya dia ada peranan dia. Tuhan beri hidayah masuk Islam. Suhaib bin Ammar. Namun tak ada satu tindakan yang tiba. Ketika Nabi wafat, negeri huru-hara, sahabat tak nak buat, Abu Bakar bangun menyampaikan ucapan, ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, apa mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wahai tuan-tuan, ketahuilah, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak mati sekali-kali. Tiadalah Muhammad malaikat dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang baik, sudah mati juga. Adakah sekiranya Muhammad mati ataupun dia dibunuh, maka tumit kamu berpusing lari daripada Islam? Barang siapa yang berpaling tadah lari daripada Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat sedikit pun terhadap Allah. Allah Maha berkuasa dan perkasa. Dan Allah memberi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Itu ayat Quran bagian yang akhir itu. Berdengar ayat ini, Sayyidina Umar yang bengkeng tadi terduduk. Mati sungguh Rasulullah. Mati sungguh. Nak buat apa? Setelah selesai semayang, urusan jenazah selesai, nak semayang pun tak tahu siapa imam. Semayang secara masing-masing, tak ada imam. Semayang jenazah bagi Nabi. Keluarga dulu, kemudian muhajirin, ansar, budak-budak, sahabiyat, muslimat, semayang masing-masing. Tiba-tiba golongan ansar sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'id untuk melantik Sa'ad bin Ubadah menjadi ketua negara. Kerana orang Madinah dan yang layak menjadi ketua negara, pusat negara Islam di Madinah. Golongan Ansar ada jasa mereka. Keluarga Nabi Abbas mengajak Ali, mengajak Az-Zubair dan lain-lain melatih Ali jadi ketua negara, mesti ahli baik. Lalu Sayyidina Umar mengajak Abu Bakar selesaikan masalah. Kalau tidak jadi wahai, Abu Bakar pergi ke Saqifah Bani Sa'idah menyampaikan ucapan yang menenangkan semua muhajirin dan ansar. Ini kehebatan dia. Kata Nabi, Abu Bakar pernah bersabda, Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Nabi pernah sebut begitu. Ibnu Khaldun
menghuraikan dalam Al-Muqaddimah, makna Quraisy ialah kabilah yang paling berpengaruh. Pemimpin daripada seorang Islam yang cukup syarat dia daripada bangsa yang paling kuat pengaruh kalangan orang Islam. Kalau tidak, pemimpin tak ada kehebatan. Ini ulasan Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Maka kata saya calonkan Umar dan Abu Ubaidah. Dia tak calon diri dia sendiri. Saya calonkan Umar dan Abu Ubaidah. Umar dah bangun, tidak, awak jadi khalifah. Keras minta Abu Bakar jadi ketua negara. Lalu bersetuju Abu Bakar jadi ketua negara. Ansar menyokong. Ahlul Bait akhirnya mendukung kerajaan ini. Di sini konsep syura dalam Islam melalui sistem pilihan gaya yang pertama dalam sejarah Islam. Di samping zaman Sayyidina Umar ada cara dia, Sayyidina Uthman ada cara dia, Sayyidina Ali ada cara dia. Dan cara ini dibukukan oleh ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Orientalis membuat kajian. Maka berlakulah reformasi dalam demokrasi barat. Sebelumnya orang barat tak tahu nak buat demokrasi ini. Dia tahu demokrasi di Greek, di Athens. Kumpul orang stadium, orang bangsawan saja pilih. Mereka bangga dengan demokrasi di Athens, tapi tak tahu nak buat perubahan. Di England, bila tak puas hati dengan kerajaan, berlaku pemberontakan, bunuh raja, bunuh menteri, bunuh JKK di kampung. Jadi mangsa naik ini zalim pula, zalim revolusi balik, bunuh raja balik, bunuh menteri, bunuh penyokong di kampung, di Perancis, di Rusia dan lain-lain. Sehinggalah mereka mempelajari konsep pemerintahan dalam Islam, iaitulah pemilihan di kalangan wakil-wakil daripada rakyat yang berpengaruh atau secara langsung daripada rakyat. Ini hak pengaruh Islam dalam sistem demokrasi baru yang kita kena sedar. Cuma mereka ambil ilmu duniawi, tak ada iman, tak ada akidah, itu masalahnya. Tak ada rasul dan pahala. Maka selamatlah umat Islam dengan adanya negara, adanya kumpulan jamaah. Dia bukan seorang nabi, seorang rasul. Tak ada lagi seorang tokoh macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi. Tapi Allah menyelamatkan umat dengan adanya kumpulan Islam, kalangan Muhajirin dan Ansar. Berlaku pergerakan selepas Sayyidina Uthman dibunuh dalam pemberontakan, perang Sayyidina Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali mati, Muawiyah pun mati, melahirkan kumpulan Ahli Sunnah, Syiah dan Khawarij. Pada asalnya Syiah, Ahli Sunnah, Syiah dan Khawarij ini adalah dipengaruhi oleh yang pertama pemilihan Quraisy di kalangan Muhajirin dan Ansar. Pandangan Ahlul Bait menjadi pandangan Syiah, pandangan Ansar menjadi pandangan Khawarij. Setelah kerajaan pusat di Madinah berpindah di Damaskus, berpindah di Baghdad, zaman Khulafa Rasyidin, zaman Amawiyah, zaman Abbasiyah, mereka yang terpencil ini melarikan diri, duduk di Masqat, duduk di Oman, duduk di Iran, duduk di Asia Tengah. Kemudian berguru dengan ulama-ulama dia sendiri. Ada kalangan bukan sahabat dan tabi'in, ada kalangan yang berpihak satu pihak, maka mempengaruhi ilmu fiqh dan ilmu akidah, sehingga berlaku ada yang mengaruh dan tidak mengaruh. Itu satu bab yang lain. Namun Allah Ta'ala menyelamatkan ilmu Islam dengan adanya kalangan ulama-ulama yang muktabar, ulama yang kuat ilmunya, yang tawadhu, yang memelihara ilmu tanpa mengira Sayyidina Ali ke Muawiyah ke siapa ke,
Mereka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan dhaif, riwayat-riwayat tafsir yang sahih dan dhaif, mereka kumpulkan dalam kitab-kitab yang muktabar. Betapa tawadhu'nya ulama ini. Contohnya, mereka tak ada ilmu tawadhu'. Contohnya Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin adalah ulama tabi'in, berguru dengan sahabat. Hasan Basri juga adalah ulama tabi'in, berguru dengan sahabat. Qatadah juga ada ulama tabi'in, guru pada sahabat. Mereka tak berlawan di antara satu sama lain. Ibn Sirin masyhur dengan ta'bir mimpi. Ta'bir mimpi, dia bijak ta'bir mimpi. Hasan Basri dan Qatadah masyhur dengan tafsir fiqh dia dan akidahnya. Ibn Sirin kisah yang menarik menunjukkan tawadhu' dia. Dia bijak ta'bir mimpi. Suatu datang jumpa dia, wahai Syekh, saya mimpi melihat seekor ayam jantan makan mutiara. Kemudian dia belok keluar, besar mutiara. Masa mutiara itu dia telan kecil, keluar jadi besar. Lepas tu yang saat dia makan mutiara sebiji lagi, keluar sama besar. Yang makan yang ketiga, keluar jadi kecil mutiara. Apa mimpi pelik ni? Mak Abi Sirin kata, yang pertama dia makan, keluar makin besar. Itu Hasan Basri. Ilmu dia meluas. Yang kedua dia telan tu, keluar sama. Itu Qatadah. Mak murid dia tak berapa banyak. Kemudian dia telan, aduh je, itu aku dia. Dia tak padahal dia ulama tabi'in. Ini contoh bagaimana. Ini tak nak mengalahkan guru, nak mengalahkan guru ini. Ini tidak. Waraknya mereka di zaman itu, Allah Ta'ala memelihara. Maka ilmu-ilmu Islam dipelihara oleh para ulama yang muktabar, merupakan jamaah di zaman itu, melahirkan pandangan-pandangan fiqh yang banyak berdasarkan kepada ijtihad, memahami Quran dan hadis dalam makna yang umum, dan memahami realiti dan situasi setempat. Masa-masa ini perlu dikaji, terutamanya kita zaman mutakhir ini. Zaman ada komputer, ada program dalam komputer, boleh rajak semua mazhab-mazhab ini. Perlu kita kaji dengan mendalam. Bukan saja Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, termasuklah Ibn Sirin, Hasan Basri, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain lagi. Umar bin Abdul Aziz ini juga adalah tokoh khalifah dan ulama mujtahid yang ada ijtihad dia dalam sistem keuangan yang tak ada dalam fiqh mazhab yang lain. Tak dibukukan fiqh dia, diriwayatkan sahaja. Contohnya Umar bin Aziz berijtihad, khumus ma yustakhraju min al-bihar, hasil laut diambil 1/5. Tak ada dalam sistem zakat, tak ada dalam sistem ghanimah dan seumpamanya. Ini ijtihad umum, ini perlu kita kaji. Allah Ta'ala menyelamatkan Islam dengan kumpulan-kumpulan ulama mujtahidin. Orang Islam mengalami lagi ujian di zaman Abbasiyah setelah berlakunya gerakan penterjemahan. Terutama zaman Al-Ma'mun, menterjemahkan buku-buku dalam bahasa asing dengan tujuan untuk mengembangkan tamadun Islam, hadarah Islamiyah, ilmu sains dan teknologi, ilmu falak angkasa lepas, ilmu kaji bumi, ilmu hisab, ilmu algebra, ilmu geografi, ilmu perubatan, macam-macam ilmu diterjemah daripada bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ikut diterjemah buku-buku falsafah. Maka lahirlah kalangan orang Islam yang menggunakan akal melalui falsafah, menimbulkan mazhab Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan macam-macam lagi. Islam dicabar oleh aliran-aliran mazhab di dalam masyarakat Islam.
dalam perkara akidah. Maka Allah melahirkan imam-imam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, melahirkan imam-imam mazhab akidah secara khusus. Abu Hasan al-Asy'ari, Ibnu Mansur al-Maturidi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain lagi. Ini mazhab-mazhab dalam akidah untuk melawan pengaruh-pengaruh Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan falsafah. Ulama-ulama ini berkhilaf juga antara satu sama lain. Khilaf dalam masalah cabang saja, bukan asas dalam hukum Islam. Khilaf tak jadi masalah. Ini kena faham sejarah. Allah Ta'ala menyelamatkan Islam dari gangguan falsafah dalam perkembangan ilmu yang berlaku zaman Abbasiyah. Negara Islam masih ada. Khalifah-khalifah Islam, walaupun ada kalangan mereka yang menganut Mu'tazilah, macam Al-Ma'mun. Ada kalangan mereka yang akhlaknya buruk kerana sudah bermewah dengan kekayaan negara yang besar. Yang buruk dengan akhlak bundit yang ramai, hamba perempuan yang ramai, minum arak pun ada. Tapi zaman itu mereka tidak menafikan hukum syariat. Akhlak saja buruk. Hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zim tak dihapuskan. Orang lain kena hukum, dia tak kena hukum. Itu saja. Negaranya masih ada. Sehinggalah di zaman mutaakhir kita mengalami kejatuhan negara Islam dengan tumbangnya khilafah Utsmaniyah. Sebelumnya tanah air Islam diserang dari segenap penjuru timur dan barat. Jatuhnya Melaka tahun 1511. Sebelum jatuhnya Andalus, Spanyol jatuh. Islam yang berkuasa di Spanyol selama 800 tahun boleh jatuh. Kita di sini dalam Melayu ini tak sampai 800 tahun. Jangan sedap cakap. Andalus 800 tahun Islam kuasa. Boleh tumbang dan ganas Islam. Tapi cahaya Islam tak boleh dipadam. Masih ada baki-bakinya di Spanyol dalam keadaan itu. Alam Melayu didahului oleh penjajah Portugis, Belanda dan Inggris. Kedatangan Portugis tahun 1511 menakluk Melaka. Melaka ditumbangkan. Aceh bertahan. Belanda datang lagi. Inggris datang lagi. Saya hilangnya Kesultanan Islam. Termasuklah Filipina. Manila itu dikatakan Amanullah. Manila asalnya kerajaan Islam, Sultan Sulaiman. Dijatuhkan oleh Spanyol, ganas Islam di Filipina, tinggal Mindanao saja. Tanah Melayu bertahan. Tumbangnya Melaka, Islam bertahan di sini. Di mana penjajahan Belanda dan Inggris yang mengalahkan Portugis. Portugis jadi kecil. Mengambil strategi penjajahan melalui perubahan syarikat Hindia British dan syarikat Hindia Belanda, menjatuhkan kesultanan Islam di sini dan menguasai ekonomi. Maka lahirlah di awal abad yang lalu kumpulan Islam yang bernama Partai Syarikat Islam. Ditubuhkan di Indonesia. Tak silap saya tahun 1908. Ditubuhkan Indonesia. Syarikat Islam ini menubuhkan cawangan-cawangan dia di seluruh alam Melayu. Termasuklah di Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, Rantang, Terengganu, Patah Timur dan Patah Barat. Partai Syarikat Islam melalui ahli-ahli pelayaran, pelaut-pelaut Islam yang musafir, mereka mendapat maklumat balik ke kampung. Masa itu tak ada telefon, tak ada TV, tak ada TV satelit, tak ada alat-alat ini. Mereka yang musafir inilah mendapat maklumat. Termasuklah mereka yang pergi haji ke Mekah, yang mengaji di Mesir, mengikuti gerakan Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh.
Mereka pulang, mereka yang musafir ini pulang membawa penubuhan syarikat Islam. British mengharamkan syarikat Islam di tanah Melayu. Di Indonesia tak diharamkan, dilemah, dilumpuhkan. Lahir kumpulan-kumpulan Islam yang lain, macam-macam nama. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di tanah Melayu ni kaum tua, kaum muda, pengaruh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tumbuhnya kumpulan-kumpulan ini. Mula satu kumpulan, lepas itu berpecah. Berpecah kerana perbezaan mazhab, perbezaan madrasah tempat mereka belajar. Madrasah Makkah, Madrasah Azhar, Madrasah India, Dioban dan lain-lain. Pulang dengan khilaf masalah-masalah orang, bergerak secara bersendirian, secara senyap-senyap. Gerakan Islam macam api dalam sekam, bergerak dalam parti kebangsaan Melayu-Melaya. Kita melihat tanah Melayu ni, kita balik tanah Melayu ni. Ada parti kebangsaan Melayu-Melaya. Dalam tu ada kumpulan Islam, kumpulan nasionalis, sekular dan kumpulan kiri. Bergabung parti kebangsaan Melayu-Melaya. Oleh kerana Islam paling berpengaruh, pilih Dr. Baharudin jadi ketua. British mengharamkan parti kebangsaan Melayu-Melaya. Setelah British gagal melalui strategi politik untuk menubuhkan Melayu Union selepas Perang Dunia yang Kedua, kerana perjanjian di antara Amerika, Rusia, British dan Perancis yang menang dalam, kalau menang Perang Dunia yang Kedua, mereka janji nak beri kemerdekaan kepada seluruh jajahan takluk, kerana banyak anak-anak negeri terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan dunia sudah faham tentang hak asasi manusia. Mereka tahu hak asasi manusia. Bahkan konsep hak asasi manusia ini juga dipengaruhi oleh etika Islam. Bila ada undang-undang antarabangsa yang berhimpun di Belanda selepas Perang Dunia yang Pertama, mereka nak tubuh undang-undang antarabangsa, nak tubuh hak asasi manusia. Mereka tak jumpa sumbernya, malaikat setelah mereka merujuk terjemahan Al-Quran. Quran jadi rujukan untuk piagam hak asasi manusia, termasuk undang-undang antarabangsa. Ini diakui oleh orang tadi sendiri, orang tadi yang tak menyembunyikan hakikat. Mereka bawa Melayu ini dengan tujuan nak meneruskan agenda penjajahan. Selepas Perang Dunia yang Kedua, Jepun kalah, British datang mengambil alih kuasa pemerintahan di tanah Melayu. Maka berkumpullah kumpulan Melayu dan Islam di Johor ni untuk menentang Melayu ini. Mereka bersetuju menubuhkan UMNO, United Malay National Organization, gabungan kepada kumpulan Melayu. Asalnya United ini gabungan kumpulan Melayu dan Islam. Dalam UMNO nak larang Melayu ni, tiba-tiba dalam kelontong UMNO ni dimasuki oleh anasir-anasir fahaman penjajahan, menyebabkan Dr. Baharudin menarik parti kebangsaan Melayu keluar daripada UMNO. Tak bakal-bakal menubuhkan Hizbul Muslimin di Gunung Semanggur. Datuk orang kata ini bahaya dari gunung Semanggur. Islam dianggap satu bahaya kerana pemikiran orientalis keseluruhan mengatakan bahawa mereka mesti menentang Islam yang berkonsepkan kepada politik dan negara. Kalau Islam sekadar semayang, puasa, zakat, haji tak apa. Kalau ada perjuangan untuk menegakkan negara Islam semula, ini mesti ditentang. Hizbul Muslimin dianggap bahaya, diharamkan Hizbul Muslimin. Tahun 51 dianjurkan muzakarah. UMNO cadang buat muzakarah. Ulama sudah muzakarah di Muar Johor, muzakarah di Selangor, Patong Selangor Kelab.
Muzakarah di Pulau Pinang. Dalam muzakarah di Pulau Pinang, pada awalnya UMNO membawa tajuk tentang loteri kebajikan masyarakat. Ulama bincang tentang loteri kebajikan masyarakat. Pengurusi persidangan ini ialah Datuk Muhammad Ghazali, ada ayah Dr. Lulu almarhumah, pengurusi dia. Dalam perkara ini muncul kumpulan Hizbul Muslimin yang diharamkan. Dan ada lain lagi berpendapat bahawa tak selesai masalah dengan bincang loteri. Mesti ada satu kumpulan orang Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam yang menyeluruh, maka ditadangkan penubuhan Persatuan Islam Setanah Melayu yang ini dari PAK. Ditubuhkan Persatuan Islam Melayu sebagai satu NGO, asalnya. Apa British yang menjadi nak beri kemerdekaan kepada tanah air kita, kemerdekaan mengikut acuan dia sendiri, sebuah negara sekularisme yang memisahkan Islam daripada politik dan negara, nak mengkal konsep yang lama juga Islam yang tak ada kuasa. Dan British nak menganjurkan pilihan raya tahun 1955 pra kemerdekaan. Di samping persediaan penubuhan Suruhanjaya REC yang menjadi perlembagaan nak mengubah perlembagaan Persatuan Tanah Melayu, bila ada pilihan raya, maka kalangan PAH mengatakan perlunya PAH menjadi sebuah parti politik. Kalau tidak, tak boleh menang dari kerajaan, kena masuk politik juga. Maka PAH didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Masuk pilihan raya tahun 55, pilihan raya yang pertama, gopoh-gopoh tak jumpa nak cari simbol, pada simbol tangan. Simbol tangan, 5 jari tangan. Masuk pilihan raya 7-8 kursi saja bertanding antara UMNO, PAS dan Parti Negara. UMNO didukung oleh MCMIC, sudah ada masa itu. Akhirnya UMNO dengan parti-parti dia menang. PAS dapat 1 kursi. Tahun 51 kursi di Kriang Laut, Perak 1 kursi. Kursi yang pertama tahun 55. PAS menempuh sejarah pernah menang pilihan raya yang pertama tahun 55. Kita capai kemerdekaan. PAS terus, walaupun tak setuju dengan konsep kemerdekaan yang dicadangkan oleh British, kita tak setuju. Kita cadang perlembagaan itu dipindah. PAS dan NGO Islam minta supaya dimasukkan Islam dalam perlembagaan. Suruhanjaya REC setuju masuk dengan dasarkan PAS dan NGO Islam. Maka dimasukkan Islam sebagai agama persekutuan. Namun minit mesyuarat Suruhanjaya REC yang boleh cari dalam akib mereka, ada kalangan universiti yang buat research, ada penemuan di akib negara minit mesyuarat Suruhanjaya REC menjelaskan bahawa walaupun disebut di situ Islam sebagai agama persekutuan, tetapi Islam sebagai satu religion, bukan ad-din, iaitu agama yang tidak ada kuasa, yang tidak ada makna menyeluruh. Agama sebagai satu fahaman sebahagian daripada negara yang tak ada kuasa, pemisahan negara dan agama. Namun PAS terus juga berjuang melalui sistem demokrasi. Kita pilih demokrasi kerana cara yang paling bijak berdepan dengan masyarakat Islam dalam satu negara dan satu bangsa ialah muwajahah silmiah, berdepan secara damai. Kita berdepan dengan bangsa kita sendiri, umat kita sendiri, dalam masyarakat kita yang tenggelam di dalam kejahilan. Tanggungjawab untuk menyelamatkan mereka daripada kejahilan ini perlu didahulukan. Di sini PAS memilih demokrasi, sistem demokrasi yang kita anggap tidak bercanggah dengan Islam. Walaupun ada orang kata yang bercanggah dengan Islam, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis demokrasi. Betul, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi konsep dia ada.
Pasport tak ada dalam buku haji. Visa tak ada dalam buku haji. Cuba pergi tak payah pasport, boleh pergi tak haji. Sampai kat KLA kita tahan. Ulama mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengannya jadi wajib. Kita masuk pilihan raya. Yang kita anggap menyertai pilihan raya adalah wajib untuk mencegah matlamat bagi mendirikan negara yang berkuasa, amal ma'ruf dan nahi munkar, yang boleh mendaulatkan syariat Allah. Di sana ada hukum-hukum dalam Quran, hukum yang berkait dengan jenayah, qisas, hudud dan ta'zir, yang berkait dengan undang-undang antarabangsa, yang berkait dengan keamanan dan peperangan, memerlukan sebuah negara yang berdaulat. Kita tak boleh pencuri masuk rumah kita, tangkap, ambil barang, potong tangan. Tak boleh. Mesti ada hakim dia, ada saksi dia, ada pengakuan dia, ada keterangan dia. Ini yang diajar oleh Nabi SAW.